Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Mayat remaja lelaki yang lemas ketika mancing di Sungai Cerol, Kemaman, Terengganu Sabtu lalu ditemukan petang tadi. Mayat Muhammad Syafiq Abdullah, 20 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat kira-kira 40 meter dari lokasi mangsa di Syaki lemas. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 2 Azman Alias berkata mayat mangsa ditemukan dalam keadaan terapung di tebing sungai berkenaan. Operasi membabitkan kira-kira 41 anggota termasuk bomba, Polis Diraja Malaysia, Unit K9 dan Unit Pasukan Penyelamat di Air PPDA. Mayat mangsa dihantar ke Unit Forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat termasuk ujian saringan COVID-19. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 petang Sabtu, mangsa memancing bersama dua rakan sebelum mereka dihanyutkan arus deras. Bagaimanapun, dua rakannya itu berjaya menyelamatkan diri. Dua bilik tidur Pusat Tahfiz Darul Ulum Islamiah di Jalan Kaka, Sibu musnah dalam satu kebakaran petang tadi. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Janggan Muling berkata kebakaran membabitkan rumah jenis 2 tingkat dilaporkan pada pukul 4.39 petang. Janggan Muling memberitahu seramai 13 anggota bomba bersama sebuah jentera dan ambulans dikejarkan ke lokasi kejadian. Operasi memadam api tamat pada pukul 5.13 petang. Hanya 4 pelajar dan beberapa orang penjaga berada di pusat tahfiz berkenaan semasa kejadian berlaku. Bagaimanapun, seorang daripada penjaga cedera terseliuh kaki semasa insiden tersebut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih lagi dalam siasatan. 29 individu yang dikenal pasti terlibat dalam perhimpunan di Ibu Negara pada Sabtu lalu akan dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Ketua Presiden Negara Datuk Seri Akral Sani Abdullah Sani dalam satu kenyataan menjelaskan beberapa individu lagi sedang dikenal pasti menerusi rakaman video dan gambar. Tegasnya, peserta perhimpunan termasuk penganjur jelas melanggar Sekatan Pergerakan Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 meskipun pihak polis telah menasihatkan mereka tidak mengadakan perhimpunan ketika pandemik COVID-19 masih menular. Berdasarkan pemantauan, polis mendapati berlaku pelanggaran SOP serta peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Sesudah perhimpunan itu juga, 20 laporan polis diterima di seluruh negara daripada orang awam yang turut membantah penganjuran himpunan tersebut. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung isu helikopter mendarat di Padang Ipoh untuk mengambil tempahan nasi ganja pada 23 Julai lalu. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash berkata kertas siasatan telah diserahkan kepada Pengarah Pendakwan Negeri Jumaat lalu. Jelasnya, perkara tersebut juga akan dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara untuk arahan lanjut. Setakat ini, 5 individu dipanggil memberi keterangan bagi membantu siasatan. Ia termasuk pengadu iaitu kaki tangan Majlis Bandaraya Ipoh, pengusaha restoran dan seorang individu berpangkat Datuk. Perkembangan siasatan itu dinyatakan pada program pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri di Ipoh. Kelekaan 20 individu berhibur dalam parti liar terhenti apabila rumah banglo yang disewa di Taman Stahil Bukit Gambir diserbu polis. Bertindak atas maklumat awam, polis bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap di 7 IPK Pulau Pinang menyerbu banglo 3 tingkat itu pada 12.30 tengah malam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang SAC Rahimi Rais berkata individu berusia antara 17 hingga 25 tahun terdiri daripada 13 lelaki dan 7 wanita ditahan. Mereka menyewa banglo tersebut untuk tempoh sehari bagi tujuan parti liar itu. Dalam serbuan, polis merampas dadah jenis mat syabu, kondom dan peralatan sistem audio. Ujian saringan awal air kencing mendapati 12 lelaki dan 5 wanita positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Kesesaan, kesalahan kecuaian yang boleh menyebabkan jangkitan penyakit berbahaya dan Seksyen 12/3 Akta Dadah Berbahaya 1952.
Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet. Dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu. Perkembangan COVID-19, 17,150 kes jangkitan baru dan 160 kematian dilaporkan hari ini. Selangor kekal merekodkan kes harian tertinggi dengan 6,326 kes berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. Sementara itu, 23 kluster baru dikesan semalam. Kluster tempat kerja diisytiharkan di 6 negeri iaitu Johor, Kelantan, Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka. Manakala kluster komuniti dikesan melibatkan negeri Kelantan, Sarawak, Sabah dan Selangor dengan jumlah kes tertinggi iaitu 88 kes di Telupit dan Beluran di Sabah. Selangor dan Kuala Lumpur mencatatkan kluster kumpulan berisiko tinggi dengan kluster pendidikan pula dikesan di Selangor iaitu di Sepang dan Hulu Langat, manakala kluster pusat tahanan dikesan di Kelantan. 50% penduduk berumur 18 tahun ke atas di negara ini bakal melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 menjelang 31 Ogos. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairy Jamaluddin, sasaran itu mampu dicapai susulan kadar vaksinasi yang tinggi ketika ini. Saya telah juga umumkan bahawa pada Hari Merdeka, kita mensasarkan 50% daripada penduduk dewasa Malaysia 18 tahun ke atas akan lengkap terima 2 dos vaksinasi mereka pada Hari Merdeka. Dalam pada itu, kerajaan sedang memperhalusi draft kelonggaran SOP kepada penerima 2 dos vaksin COVID-19 dan ia akan diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa terdekat. Program vaksinasi tanpa janji temu atau walk-in bakal diperluaskan ke semua negeri dalam masa terdekat. Jelas Menteri Penyelaras PICK Khairy Jamaluddin, semua negeri akan menyediakan kemudahan itu namun keutamaan diberikan kepada warga emas. Kita akan buat pengumuman dari masa ke semasa berkenaan dengan walk-in. Banyak juga bergantung kepada kedudukan bekalan vaksin kita. Cuma di kebanyakan negeri kita akan umumkan walk-in untuk warga emas. Ya. Mungkin saya rasa hampir semua negeri akan dapat memberi kemudahan walk-in bagi warga emas dalam masa yang terdekat. Tambahnya, kerjasama daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli serta Tok Batin yang menawarkan diri untuk divaksin terlebih dahulu meningkatkan lagi keyakinan masyarakat orang asli untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau berkata demikian ketika melawat pusat pemberian vaksin bergerak Kampung Orang Asli Batu Peti Rompin Jempol. Daerah Padang Terap, Kedah sasar capai komuniti kelompok September ini. Ini susulan suntikan 7,000 vaksin COVID-19 dalam tempoh seminggu melalui 3 PPV awam, 1 program mobilisasi vaksin komuniti MOVAK, 1 pandu lalu dan 1 klinik swasta di daerah itu.
Ahli Parlimen Padang Terap Datuk Sri Mahathir Khalid optimis dalam 4 minggu sejumlah 28,000 suntikan vaksin dapat diberikan. Ketika ini, 34,000 individu sudah mendaftar menerima vaksin dalam MySejahtera. Sebanyak 21,051 orang atau 42.27% telah menerima suntikan dos pertama. Manakala penerima dos kedua pula seramai 14,513 atau 29.14%. Pendaftaran yang sedang giat diusahakan oleh agensi-agensi kerajaan, terutamanya pegawai-pegawai di peringkat pejabat daerah, tuan-tuan pengulu, mukim yang dan juga sukarelawan dan juga bantuan daripada pertubuhan-pertubuhan setempat termasuk parti politik, UMNO, PAS, yang memberi dukungan untuk membolehkan pendaftaran dibuat. Di Kelantan pula, Pusat Khidmat Amal dan Aktiviti Masyarakat Ketereh khadam sasar 10,000 penduduk Parlimen Ketereh bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi oleh Parlimen Tereh. Program 8 hari bermula 1 Ogos itu bertempat di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan, Padangkala, Kota Baru. Jelas Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa, setiap hari 1,500 dos vaksin akan diberikan. Ia membantu mempercepat proses vaksinasi, khususnya melibatkan golongan berisiko. Kita laksanakan ini dengan konsep bekerjasama dengan para doktor swasta yang kita biayai sendiri, kosnya yang dibawa khusus pada Kuala Lumpur, 40 orang semua sekali, kemudian dibantu oleh sukarelawan tempatan. Tetapi sistem yang dilaksanakan semuanya adalah sistem yang telah ditetapkan oleh PIKS dan MOSTI. Bagi melicikkan proses vaksinasi, 3 buah terak vaksin bergerak turut dibawa khas dari ibu negara. Namun, tiada pendaftaran secara walk-in dibuka bagi mengelak kesesakan. Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 memandang serius mengenai peningkatan jangkitan COVID-19 di Kelantan ketika ini. Justru itu, baginda berkenan untuk menjadikan Istana Balai Besar sebagai PPV bermula 1 Ogos. Pengelola Istana Diraja Kelantan, Datuk Tengku Azmi Tengku Jaafar berkata program anjuran pejabat Sultan Kelantan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK ini mensasarkan 2,000 penerima. Mereka terdiri daripada ahli keluarga kaki tangan Istana Kelantan, kerabat-kerabat diraja, pasukan keselamatan serta rakyat selama 5 hari program berlangsung. Baginda juga memuji rakyat Kelantan yang telah mendaftar untuk divaksinkan. Dalam pada itu, baginda telah mengampuni perkenan supaya pintu Istana Balai Besar ini dibuka kepada rakyat jelata bagi tujuan kemudahan pelaksanaan program pemberian vaksin. Dan ini merupakan satu-satunya istana di negeri Kelantan yang dibuka bagi tujuan kemudahan kepada rakyat jelata untuk menerima vaksin. Terengganu akan menambah 1 lagi PKRC bermula 2 Ogos susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 di negeri itu. PKRC tersebut akan beroperasi di Institut Pendidikan Guru Sultan Mizan di Besut dengan kapasiti 342 katil. Pengerusi dan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak berkata sekiranya keadaan masih tidak terkawal, 2 lagi PKRC akan ditambah iaitu di Stadium Negeri Kuala Terengganu dan Pusat Kokurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu di Hulu Terengganu. Ketika ini, Terengganu mempunyai 6 PKRC dengan kapasiti 2,967 katil. Sementara itu, 4 kawasan di negeri ini dikenakan PKPD iaitu Mukim Kuala Dungun, Mukim Bandi dan Padang Kubu Kemaman serta Kampung Teluk Menara di Maner, Kuala Terengganu.
Penangguhan mesyuarat khas Dewan Rakyat dibuat berdasarkan fakta kesihatan dan sains, bukan disebabkan agenda politik. Tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan itu juga selaras dengan cadangan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah susulan perkembangan kes positif COVID-19 di Parlimen. Sepanjang 4 hari persidangan, jumlah kes telah mencecah 70 orang melibatkan ahli parlimen, pengiring serta pegawai parlimen. Di kawasan-kawasan lain, kajian dah isytiharkan PKPD. Lepas itu kadang-kadang orang marah kat kita orang di parlimen. Ini seolah-olah macam kayangan ni mendapat imuniti, mendapat kekebalan. Orang lain 40 ke atas kes sudah PKPD, merah lagi. Kita dah lebih pada 70, masih lagi bersidang. Di tempat lain kita kata tidak boleh mesyuarat secara bersemuka. Program rasmi kerajaan pun tak dibenarkan. Bukan saja dihadkan jumlah, tak ada pun, tak boleh langsung ada mesyuarat secara bersemuka. Tetapi di parlimen kita benarkan. Kerana bagi kita mungkin pandangan kita untuk dibagikan ruang yang khas sedikit kerana parlimen penting untuk membincangkan isu rakyat dan sebagainya. Walau itu bagi politik, tapi dari segi kesihatan dia tak peduli. Apa bincang pun, apa pun dia tak benarkan. Dalam perkembangan sama, mesyuarat khas Dewan Negara yang dijadualkan pada 3 hingga 5 Ogos ini turut ditangguhkan ke suatu tarikh yang belum ditetapkan. Makluman itu berdasarkan notis dikeluarkan Setiausaha Dewan Negara Muhammad Sujari Abdullah kepada ahli-ahli Dewan Negara bertarikh 1 Ogos. Notis itu menyebut pejabat yang dipertua Dewan Negara telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung penangguhan persidangan berkenaan selaras Peraturan Mesyuarat 10/3 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. Penangguhan itu dibuat selaras cadangan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah serta penilaian risiko semasa terhadap penularan wabak COVID-19 yang dijalankan Kementerian Kesihatan. KKM berpendapat bahawa Parlimen Malaysia merupakan lokaliti berisiko berlakunya penularan jangkitan itu. Lebih 10,000 bendera Malaysia diedar kepada penduduk sempena pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Perak. Esko Negeri Karo Syahril Muhammad berkata, program yang berjalan serentak di seluruh daerah itu dilaksanakan dengan pematuhan SOP yang ketat. Kempen digerakkan Jabatan Penerangan dan pihak berkuasa tempatan bertujuan menyemai perasaan cinta kepada negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Walau apa pun yang terjadi, kita nak tanamkan semangat pada rakyat Malaysia kita. Walau apa pun terjadi, walau apa pun halangan, semangat cinta ke negara ini perlu kita zahirkan juga dalam apa juga keadaan. Yang pentingnya kita mematuhi SOP dan juga kita mengamalkan norma baru sekarang. Pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri berlangsung di PPV Stadium Indra Mulia Ipoh. Sukan, saingan Liga Super menyaksikan Terengganu FC terikat 0-0 dengan Sabah FC, manakala Seri Pahang FC mendahului 1-0 bertemu PJ City FC. Dan berikut keputusan penuh Liga Super sebentar tadi diikuti keputusan Liga Premier. Berita tengah malam berakhir di sini. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan selamat malam.